Okay. Sudah play ke belum? Sudah. Auzubillah. Sudah. Atau mic satu lagi tu. Sudah on? Sudah. Tu sudah on. Cuba tengok mic satu lagi. Kabel bateri kali ni. Kini ni habis bateri. Oh, tidak. Ya, tak ada. Coba dah. Tak nyala juga. Dia bila habis tu kena cabut. Dia tak jadi leaking. Ini ada lagi baru. Baru. Apa? Apa ni dulu. Coba kita pada Haji Razak. Mungkin ada. Tak ada tu, dia tak nyala. Dia kalau nyala dia warna kuning. Memang dia Tak ada out. Okay. Tak. Dia habis bateri tu, mic tak habis bateri. Dia kalau di sini ada ni. Di tempat imam tu ada je. Di rak tu. Yang ni lama, ni bateri lama. Okey, tak apa, kita mula dulu Sementara bahagian teknikal settlekan bateri mic, kita mula dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى مشايخنا ومعلمينا ووالدنا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam kesempatan masa, ruang dan juga peluang dapat kita berkumpul bersama-sama untuk menyambung lagi pengajian kitab kita ni. 3 kitab kita, kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Matan Safinatun Najah dan juga kitab Penawar Bagi Hati. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada kita ketetapan iman dan kita ni terus beristiqamah dalam menuntut ilmu untuk kita memperbaiki diri kita dan juga ahli keluarga kita bersama, insya-Allah. Dan seterusnya kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memudahkan kita untuk memahami setiap yang berlaku ataupun setiap perkara yang kita pelajari pada malam ni, insya-Allah. Belum lagi tak apa. Atau speaker tu cucuk ni, cucuk dia punya charger. Tak menyala. Tak menyala. Tak di mikrofon tu menyala tak? Bateri dah tu habis tu. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu pengajian kitab kita ni. Kita sambung. Sebelum ni kita dah bahas pada berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita dah mengenali penyusun kepada susunan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan hari ini kita berkenalan dengan beberapa orang ulama dan juga kitab-kitab lah. Seterusnya kita akan masuk kepada perbahasan yang dibahas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Mudah-mudahan lah. Baik, kalau kita sambung pada muka surat yang ke-9, ni Syekh bawa dekat dalam kitabnya ni, Syekh Abdul Rauf dia bawa dekat dalam kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Ulama-ulama besar pembangun dan penyebar Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Ramai kalau kita nak senaraikan, dia setiap kurun tu beribu-ribu orang. Kurun ni kalau dalam bahasa Islam, kurun ni makna ada 100 tahun. 100 tahun. Setiap 100 tahun ni memang ada beribu-ribu ulama. Dan kita kena faham satu perkara, ulama ni dia mewarisi ilmu. Dia mewarisi ilmu dari generasi sebelum. Itulah tradisi
yang sebenar-benarnya dalam tradisi Islam. Dia bukan dengan baca buku terus faham. Dia bukan terus baca buku terus jadi mufti, tak. Sekadar baca buku. Tambah pula zaman kita sekarang, Syekh Google kan, Syekh YouTube, Syekh Facebook, Syekh WhatsApp, Instagram, TikTok, macam-macam lah. Semua ada kat dalam ni. Adakah dengan kita mendengar ni sahaja ataupun kita baca sahaja kita terus jadi alim? Ulama dulu-dulu dia diiktiraf oleh generasi sebelum. Dia melalui satu proses belajar dan mengajar. Dan proses tersebut ni yang disebut sebagai talaqi. Itu kelas kita ni kita namakan dengan kelas talaqi. Pondok talaqi Turas ataupun pondok Turas Labuan. Dan sistem kita menggunakan sistem talaqi. Talaqi ni makna dia apa? Kita bertemu dengan tuan guru bersama-sama. Kemudian ada sesi belajar dan juga mengajar. Ada sesi belajar dan juga mengajar. Dia ada dia punya sesi dua hala. Kemudian kita ada manhaj dia. Sebab tu Imam Ghazali sebut, dalam kita nak menuntut ilmu ni, dia tak boleh tidak, mesti ada 5 perkara ni baru disebut sebagai menuntut ilmu. Kalau tak, belum dikira sebagai menuntut ilmu. Dalam kita menuntut ilmu ni, dia mesti ada 5 benda ni baru dia kata menuntut ilmu. Kalau tak, dia hanya kita ambil maklumat sahaja, kita dapatkan maklumat. Menuntut ilmu ni, pertama dia mesti ada guru. Mesti guru. Mesti berjumpa dengan guru. Dan guru ni dia ada syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia lah. Antara dia mursyid dan sebagainya lah. Ataupun mahir pada bidang dia. Kalau dia tak mahir pada bidang tersebut, dia mengaku juga dia jadi guru pada bidang tersebut, dia komen juga pada bab perkara tersebut, itu yang jadi sesat tu. Sebab dia bukan ahli. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Tak ada bateri Tak ada bateri. Okey. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui tentang sesuatu perkara. Tak apa. Kena bertanya dan kena jumpa berguru. Ahli zikri maksud ke situ ulama tafsir ialah guru yang mahir pada bidangnya. Mesti. Ada tak kita jumpa dengan doktor perubatan yang tak pernah belajar perubatan? Tak pernah masuk universiti, tak pernah buka pun kitab berkenaan dengan perubatan, tiba-tiba dia boleh mengaku dia jadi doktor, kita pun pergi berubat dengan dia, boleh tak? Yang tu kita boleh disiplin, tapi dalam bab agama tak ada bab disiplin. Boleh ambil daripada YouTube saya macam tu ke? Tak boleh. Dia setiap bidang tu ada dia punya kepakaran dan orang yang pakar masing-masing. Dan kita kena bertanya dengan yang pakar tersebut. Tak boleh kita buat kita punya sendiri. Itu yang jadi sesat tu. Dan itulah realiti yang berlaku zaman kita sekarang. Semua nak jadi mengaku jadi guru. Semua nak mengaku jadi guru. Itu masalah. Yang kedua, mesti ada murid. Mana penuntut ilmu. Dan murid ni dia ada syarat dia. Salah satu dia mestilah jadikan diri ni ibarat macam bayi baru lahir. Itu antara kupasan lah mudah yang disebut oleh para masyayikh dulu. Kita ni kena jadikan diri kita ni macam bayi baru lahir. Apa sahaja yang disuruh oleh tuan guru kita, kita buat. Tapi masalah zaman sekarang bila kita buat macam tu, dituduhnya pula kita ni ta'assub. Wal'iyazubillah. Padahal sebenarnya hakikat orang yang menuduh itulah yang ta'assub sebenarnya. Bukti jelas nyata. Cuma mereka lebih kepada media sosial, jadi dia orang lebih viral. Dia lebih memviralkan puak kita ni ta'assub, padahal puak dia lebih lagi ta'assub. Panjanglah cerita itu. Yang ketiga, dia mesti ada manhaj.
Manhaj ni bahasa lain dia silibus. Ramai zaman sekarang nak belajar kitab mazhab Syafi'i, buka kitab Imam Syafi'i terus. Faham nak maksud dia tu? Imam Syafi'i kita, dia ada karang kitab mazhab dia, nama dia kitab Al-Um. Dia ada karang satu kitab mazhab kita ni, banyaklah kitab-kitab dia. Antara dia nama kitab dia tu kitab Al-Um. Kitab Al-Um ni perbahasan induk, perbahasan pokok dalam mazhab Syafi'i. Memang pendapat Imam Syafi'i sendiri. Memang dia karang kitab tu. Salahnya kita baca kitab tu senang tak kita nak faham? Sedangkan kita bahasa Melayu yang 200 tahun dulu senang tak kita nak faham? Bandingkan Imam Syafi'i 1200 tahun dulu punya bahasa bukan bahaya, punya bahasa Arab dia. Kosakata dia dan juga grammar bahasa Arab dia tak sama macam bahasa Arab sekarang. Tak sama macam bahasa Arab sekarang. Bukti dia kita bahasa Melayu kita sendiri. Revolusi bahasa dia panggil. Ya? Bahasa yang kita bercakap sekarang tak sama dengan kalau kita banding dengan moyang kita 200 tahun dulu. Banding pula dengan tok nenek moyang kita 1200 tahun dulu. Lagi beza bahasa. Dan ada kian pada ketika itu maka adalah datangnya ia. Boleh faham? Ada kian, sadawarsa, apa lagi? Bahasa-bahasa dia tu. Ada lagi kita bercakap bahasa macam tu sekarang? Tak ada. Tahu tidak? Malah bahasa kita ni dah campur-campur pun dengan bahasa lain. Betul? Betul. Banyak kalau kita nak, nanti kita buka kitab-kitab Jawi lama, nanti kita akan jumpa insya-Allah. Jadi silibus ni kita kena tengok satu persatu dan dia kita kena tandariju dia panggil. Maksud dia kita kena ambil step by step. Kena ambil satu. Tak boleh tu nak melompat naik highway. Baru dapat lesen, tiba bawa kereta naik highway tu. Bawa pecut 240 tu, bukan 140. 240. Tak mati. Logik kita kata mati. Dan memang dia tak boleh nak bawa pun macam tu sebenarnya. Dia tak boleh terbawa pun. Jadi kita ni umum, kita masuklah diri kami sendiri pun. Kita ni majoriti ialah orang awam. Memang umur banyak tapi mungkin di sudut ilmu dan pengamalan kita kurang. Terutama bab ilmu. Jadi bila kita nak menuntut, biarlah kita nipih-nipih dulu. Tu yang kita pilih kitab nipih-nipih ni. Ringkasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau nak bahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya sangat panjang. Perbahasan dia panjang. Seumur hidup kita. Bermula daripada kita lahir sampai mati. Semua itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah kalau nak bahas tu lagi bukan sekadar tahap mati. Sampai cerita sampai ke syurga. Dalam perbahasan bab rukun iman yang 6 tu. Hakikat dia mula daripada kita hidup ataupun sebelum daripada tu lagi. Ketika kita di alam roh lagi. Dia bahas mula daripada situ sampailah kita pergi ke syurga atau neraka. Semua tu dibahas. Panjang kalau kita nak bahas banyak. Tapi kalau kat dalam kitab Syekh ni, Syekh ringkaskan. Supaya apa? Sebagai mukaddimah untuk kita nak faham dulu. Nanti akan datang kita naik lagi. Naik lagi. Begitu. Ada ke budak ataupun anak-anak cucu kita sendiri kan? Belajar dekat sekolah. Tiba-tiba terus masuk belajar geometri terus. Algebra tu ada tak masuk? Belajar kat sekolah tu masuk. Darjah 1 belajar algebra. Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa. Kalau ada pun dalam sejuta mungkin seorang. Kan kita ada orang-orang genius tu kan. Itu Allah Ta'ala bagi. Tapi bukan semua orang boleh buat macam tu. Majoriti tak boleh begitu. Sebab tu kena ambil satu persatu. Belajar dulu. Kenal huruf, kenal nombor dulu. Dah tahu kenal nombor, belajar lah tambah tolak darab bahagi. Lepas tu baru ada CP dan sebagainya. Punca kuasa dan bagai-bagai lah. Betul ke tidak? Sampailah belajar admit dan sebagainya. Tuan-tuan pun ada yang ni sini kan? Belajar bab tu. Admit pula bukannya masuk tu masuk bab tinggi tu. Pengenalan dulu. Setiap ilmu begitu. Dia mesti ada dia punya marhalah ataupun step by step dia. Dan dalam bab agama Islam pun dia mesti ada silibus dia, manhaj dia. Manhaj kita mengikut ahli sunnah wal jamaah. Kalau dari sudut akidah, kita ni ahli sunnah wal jamaah ni apa? Dari sudut kaedah, akidah, syairah dan juga
Maturidi. Sifat 20 tu kita belajar. Hakikat sebenar bukan sekadar 20. Ulama kira ada 68 simpulan. Nanti kita tengok. Dalam kitab Syekh ni ada Syekh sebut. Ada 68 simpulan-simpulan iman. Hakikat sebenar bila kita campur semua. Tapi mudah kita nak faham bahasa dia sifat 20. Kalau sudut fiqh kita ambil pada mazhab Imam Syafi'i. Boleh tak kita nak belajar mazhab lain? Boleh. Boleh. Tapi masalahnya persoalan pengamalan mazhab kita Syafi'i itu sendiri, adakah kita amal selama-lama ni dengan ilmu ataupun mengikut-ikut? Kemudian kita nak bahas pula mazhab lain pula. Dalam keadaan kita tak tahu pula silibus ataupun manhaj mazhab tu sendiri. Agak-agak dapat tak kita nak amalkan tu? Kemudian pilih pula qaul yang paling rajih. Lagi pening. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan rajih? Ada yang pernah dengar, tapi kebanyakan mengeleng tu. Rajih ni pula qaul yang paling kuat berdasarkan dalil dan sebagainya bila pertimbangan. Itu yang kata mazhab ni lebih kuat daripada mazhab ni, campur jadi rajak habis. Tu jadi rajak tu. Dalam amalan jadi rajak tu jadi rajak. Wuduk cara mazhab Syafi'i sebab mudah. Batalkan pakai mazhab Hanafi sebab mudah. Nikah pakai mazhab Syafi'i. Cerai nikah pakai mazhab Syafi'i. Cerai kan pakai mazhab Maliki. Boleh gitu? Mana boleh? Jadi dalam buat jual beli mudah mazhab Hanafi, bukan mazhab Hanafi semua tu. Tapi yang susah sikit mazhab Hanafi, tukar mazhab Syafi'i. Boleh menjadi macam tu. Itu masalah. Bila orang tak faham. Kenapa? Dia terus nak cerita besar-besar, kitab besar-besar tu. Padahal kitab kecil-kecil ni khatam pun tidak. Bukan khatam pun tidak. Pernah dengar nama pun tak pernah dengar nama. Tak pernah dengar nama lagi. Tu masalah. Jadi dia mesti ada manhaj. Yang keempat ni dia mesti ada suasana. Nak belajar kitab, macam ni lah suasana. Ada suasana. Suasana kelas. Betul tidak? Cuba contoh kita belajar buka kitab ni kat dalam disko boleh? Contohlah. Suasana dia kena tak? Tak kena. Dia mesti ada tempat dia. Suasana ni dia berkaitan dengan tempat dan berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat tu sendiri. Kadang-kadang kita belajar bagus. Tak percaya tengok anak-anak tahfiz. Kalau ada anak kita tahfiz dan sebagainya kan. Bila dia duduk dekat dalam madrasah dia, memang dia hafal Quran. Tapi bila dia keluar balik ke rumah, kadang-kadang Quran pun dia tak buka. Sebab suasana. Nak buang ketagihan anak-anak kepada game, jangan adakan suasana game pada tempat tu. Baru dia takkan main game. Macam kita sendirilah. Kan? Masing-masing ada minat masing-masing. Ada minat mancing, ada minat itu, ada minat ini, betul ke tidak? Tak ada suasana mancing tu. Agak-agak dia nak mancing tak? Tak ada mancing. Minat dengan apa? Minat main kereta. Tapi tempat tu tak ada seorang pun ada kereta. Dia seorang ada kereta. Agak-agak ada suasana tak? Dia nak main kereta, buat itu, buat ini, bunyi bising sebagainya. Tak ada. Sebab tak ada suasana. Begitu jugalah dalam menuntut ilmu mesti ada suasana. Ada tempat dia. Ada suasana dia. Yang last sekali. Ni satu. Ini paling masalah. Yang kelima ni, iaitu mesti ada alat. Alat dia. Apa maksud alat tu? Mesti ada pen, pensel, ada kertas, ada tempat kita nak tulis, tempat kita nak catat. Itu mesti ada alat. Tapi ulama dulu-dulu hati bersih, tak ada alat pun tak apa. Kan? Contoh dia kisah almarhum Tok Kenali. Dia orang miskin. Tapi ikhlas hati dia tu, hati dia bersih. Pergi ke Mekah, belajar dalam kelas-kelas masyaikh dia di Mekah. Di tempat-tempat di Mekah lah, tempat-tempat talaki di Mekah tu, dalam Masjidil Haram tu. Dia duit tak ada. Makan pun sekadar apa yang ada, kalau tak puasa. Bila dia masuk dalam kelas tu, dia duduk tutup mata. Orang ingat dia tidur. Sebenarnya dia hafal setiap apa yang Tuan Guru cakap. Satu ketika orang kata dia ni tidur. Jadi Tuan Guru panggil. Uji dia. Dia boleh cerita balik. Seperti mana yang Tuan Guru cakap tadi. Itu hati bersih. Kita, wallah ta'ala alam.
Kan? Tu. Itu yang bila belajar, ustaz berpuluh tahun sudah ustaz aku belajar tapi tak juga masuk-masuk. Masalah bukan masalah ilmu tu. Masalah tu pada kita. Masalah tu pada kita. Begitu. Baik, nama para ulama ni banyaklah. Imam Abu Bakar Al-Qaffal, Isfayaraini, Imam Hafiz Al-Baihaqi, Manjuaini, Imam Qasim Kushari, Maghazali. Itu ramailah tu. Ulama-ulama Arab, ulama-ulama Melayu. Kalau ni Syekh sebut ni ada 15 nama. Sebenarnya beribu-ribu. Beribu-ribu. Sebab tu kalau disebut mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ni sesat dan sebagainya, sebenarnya dia dah menyesatkan beribu-ribu ulama daripada kurun 300 Hijrah sampai sekarang. Malah secara tak langsung sebenarnya dia telah menyesatkan tok nenek moyang dia sendiri. Wal iyazbillah. Ni dia panggil, kalau dalam pepatah bahasa Melayu dia panggil kacang lupakan kulit. Tapi kalau pepatah sekarang boleh kita kata anak-anak lupa keturunan. Anak cucu lupa keturunan. Ni wal iyazbillah. Tak apa, terus. Kitab-kitab karangan para ulama ni banyak. Ada kitab Arab dan juga kitab Melayu. Kita khusus ni kita fokus kitab Melayu dululah, walaupun ada Safinatun Najah ni asal dia kitab Arab tapi dah terjemah. Dah terjemah, mudahlah kita nak belajar. Baik. Tu tuan-tuan boleh bacalah, boleh tengok. Okey, baik. Boleh boleh dengar bahasa saya, suara saya sampai ke belakang, boleh kan? Insya-Allah. Kita pergi pada maudhu' ataupun perbahasan. Perbahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni penting. Dalam pengajian tauhid menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dia ada 4 tajuk utama. Hanya ada 4. Pusinglah, bukalah kitab usaha mana sekalipun, 4 perkara inilah yang dibahas. 4 tajuk umum, 4 tajuk utama inilah yang dibahas. Tapi perbahasan satu-satu tu lama, panjang. Tapi semuanya tu terangkum dalam 4 perbahasan. Pertama dia panggil perbahasan ilahiyah. Perbahasan berkenaan dengan ketuhanan. Ini perbahasan-perbahasan ilmu tauhid. Okey. Satu, perbahasan berkenaan dengan ketuhanan. Yang kedua dia bahas berkenaan dengan kenabian. Yang ketiga dia bahas berkenaan dengan berkenaan dengan sam'iyat ataupun perkara gaib. Yang keempat perbahasan berkenaan dengan makhluk. Inilah 4 perbahasan pokok dalam perbahasan ilmu tauhid. Ada 4 perbahasan pokok. Perbahasan ketuhanan, perbahasan kenabian, perbahasan berkenaan dengan perkara gaib, perbahasan berkenaan dengan makhluk. Okey, baik. 4 ni dia sebenarnya berasal daripada rukun iman yang 6. Dalam perbahasan ketuhanan, dia bahas berkenaan dengan beriman kepada Allah. Dan beriman kepada qada dan qadar. Ni dalam perbahasan ketuhanan. Beriman pada Allah dan beriman kepada qada dan qadar. Perbahasan ni diambil daripada rukun iman yang 6 tu. Perbahasan berkenaan dengan kenabian ni, perbahasan berkenaan dengan kenabian, dia masuk berkenaan daripada rukun iman, beriman kepada nabi-nabi dan juga rasul lah. Beriman kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Suara dalam live dengar? Okey. Iman kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Perbahasan berkenaan dengan perkara gaib, dia bahas pada ni beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada malaikat.
dan beriman kepada hari kiamat. Tu. Jadi ada 6 rukun iman. Beriman pada Allah, beriman pada qada dan qadar. Dia bahas dalam tajuk perbahasan ketuhanan. Kalau beriman kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul, itu dalam tajuk perbahasan kenabian. Beriman kepada kitab-kitab, beriman pada malaikat, beriman kepada hari kiamat. 3 lagi ni dia beriman pada dia dalam perbahasan perkara-perkara gaib. Perbahasan perkara-perkara gaib. Satu lagi perbahasan makhluk. Perbahasan makhluk ni dia khusus. Dia sebenarnya termasuk dalam perbahasan ketuhanan ni, tapi dia dari sudut bentuk perbahasan berlawanan. Bila dia Tuhan, maka bukan makhluk. Kalau makhluk bukan Tuhan, maka sifat Tuhan takkan ada pada makhluk, sifat makhluk takkan ada pada Tuhan. Dia berlawanan. Dan biasanya ulama' dia syarah, bila dia syarah bab ketuhanan, dia akan bahas juga bab makhluk ni, supaya kita nampak perbezaan sebelum dia masuk berkenaan dengan bab kenabian dan juga perkara gaib. Dalam kitab-kitab para ulama', kitab-kitab besar, kitab-kitab kecil, semua dia bahas ni. Semuanya berpunca daripada rukun iman yang 6. Baik. Dan rukun iman yang 6 ni sebenarnya dia asal daripada mana? 2 rukun iman ni dia berasal 6 minta maaf. 6 rukun iman ni dia semuanya terkandung dalam kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dalam 2 kalimah syahadah. Dalam la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ni dia bahas bab rukun iman, beriman pada Allah dan beriman kepada qada dan qadar. Dalam perbahasan kalimah syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah, dia bahas 6 lagi rukun iman yang lain. Beriman pada nabi-nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat. Kenapa? Kerana 4 rukun iman ni kita takkan dapat tahu melainkan perkhabaran daripada Nabi. Dia daripada kita percaya pada Rasulullah dulu, baru kita akan percaya pada yang lain ni. Kalau tak percaya pada Rasulullah, macam mana kita nak percaya pada Rasul-Rasul sebelum dia? Macam mana kita nak percaya pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Quran? Macam mana kita nak percaya pada malaikat sedangkan kita tak pernah tengok malaikat? Macam mana kita nak percaya pada hari kiamat sedangkan kita ni tak percaya pada Rasulullah? Tu. Kemudian nak beriman kepada Allah, dia dalam perbahasan kalimah tauhid yang pertama tu. Kalimah syahadah yang pertama, la ilaha illallah ni. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka bahas dalam tu Allah, siapa Allah, apa sifatnya, apa kelebihan dia. Adakah pada Allah Ta'ala ini Tuhan tu kekurangan? Kenapa kita nafikan sekalian kekurangan tu? Semua dibahas di situ. Sama juga qada dan qadar. Qada dan qadar ni ialah af'alullah, iaitu perbuatan Allah Ta'ala ke atas makhluk dia. Ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas makhluk dia. Itu pada perbahasan perbuatan-perbuatan Allah. Dia panggil af'alullah. Pada yang beriman pada Allah ni bahas pada zat dan juga sifat. Nanti kita masuk apa itu zat, apa itu sifat, apa itu af'al. Dalam kitab Syekh ni dia ada terjemahan dia. Mudah, kita senang nak faham. Gitu. Sebab tu disebut ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau buka kita tua, kita tak lama, kita tak Arab, mungkin ada terjemahan, mungkin tak ada. Begitu. Dia perlu kepada perbahasan daripada guru, baru kita boleh senang nak faham. Baru kita nampak. Baik. Itu tajuk perbahasan yang ada dalam mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tajuk-tajuk perbahasan dia. Itu ada 4. Dia daripada 2 kalimah syahadah. Boleh nampak kan? Jelas kan? Jelas ya? InsyaAllah. Jadi bila kita mengucap 2 kalimah syahadah tu, sepatutnya kita akan tergambar 6 perkara ni. 6 rukun iman tu. Hakikat sebenarnya di situ. Tapi kenapa bila orang ucap 2 kalimah syahadah, dia ingat ayam goreng?
Dia ingat benda yang lain, dia ingat perkara yang lain. Kenapa jadi begitu? Kerana dia tak kenal. Dia tak sesungguh-sungguh kenal. Kalau dia kenal betul-betul, dia takkan jadi begitu. Dia takkan jadi begitu. Dia akan rasa takut setakut-takutnya. Kalau dia kenal pada Rasulullah, dia akan jadi rindu serindu-rindunya. Kalau lagu sepun nak gang. Ya? Dia akan jadi rindu serindu-rindunya nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kenal dengan Allah Taala, dia akan jadi setakut-takutnya. Tu. Tapi kenapa hakikat berlaku zaman sekarang dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tak pernah rasa takut pun pada Allah Taala. Adakah pengakuan itu sebenar-benar pengakuan? Ke pengakuan tu hanya sekadar main-main sebenarnya? Tu kita semak pada diri kita dulu. Sebelum kita semak orang, kita semak diri kita dulu. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kita sambung pada mushaf 13. Perbahasan iman. Kongsi-kongsi dulu Mudah-mudahan bulan depan dapat kita ada kitab ni insya-Allah. Amin. Share dalam tengah usaha lah di Semenanjung untuk nak mendapatkan kitab tu dalam satu naskah nak dihantar ke sini. Manalah tu kalau tuan-tuan ada ke Semenanjung dalam bulan ni atau bulan depan, kitab pun dah siap cetak, nanti kami beritahulah kau ada boleh tolong bawa kan. Kalau tak, saya akan post sajalah. Dengan cara post. Kalau boleh tumpang kargo lagi bagus, mudah. Kita dah tahu dah ada orang yang bawa. Begitu. Kalau ada nanti maklumlah dalam grup. Kalau ada dalam bulan ni atau bulan depan lah, ujung bulan ni atau bulan 3. Jangan tanya balik dengan Syekh lah macam mana. Syekh beritahu hari tu lepas hari Cina memang kita dah siap. Tak apa. Nanti tengok balik update terbaru. Baik. Kita pergi pada perbahasan iman. Baik, bila disebut berkenaan dengan iman, apa itu iman? Bila kita sebut tadi rukun iman kan, kita sebut betul? Kita biasa dengan perkataan iman, beriman. Baik, apa makna iman? Ni selesai Boleh ambil padam? Okey, baik. Okey, iman. Apa itu iman? Tertulis Jawi sikit. Lama tak tulis Jawi. Iman ni takrif yang ulama bagi. Tasdiqun bil qalbi. Nanti dulu, jangan tanya dulu makna dia apa, nanti kita syarah kejap lagi Okey. Wa iqrarun, mana dah faham alhamdulillah lah. Ada ustaz-ustaz kita kan. Bil lisani. Kemudian wa amalun bil arkani. Salin dulu. Itulah iman. Iman ni tasdik bil qalbi. Kemudian iqrar bil lisan. Kemudian amal bil arkan. Belajar-belajarlah kita tulis Jawi Mana yang tak boleh tu, tak apa, kita belajar tulis Jawi. Memang ada dah tulisan kat situ, tapi bagus juga kita tulis sama-sama. Baik. Apa makna tasdiqun bil qalbi ni? Bil qalbi ni maksudnya ialah membenarkan dalam hati. Orang tu dikira dia beriman. Pertama sekali syarat dia membenarkan dalam hati. Benarkan tentang apa? Kalimah syahadah tadi tu. Dia benarkan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan. Dalam hati dia mengaku dalam hati dia, Allah Ta'ala itu Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul Rasul. Dia mengiktiraf, dia benarkan. Pertama, dia tasdiq, membenarkan. Dan tak cukup sekadar dalam hati. Dia mesti lafazkan. Iqrar ni iaitu ikrar. Bahasa Melayu kita kan sebut ikrar. Ikrar ni melafazkan.
Dia kena sebut lafaz pada lisan. Apa yang dia nak kena sebut? 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian nak sempurna iman. Lepas dia dah mengucap 2 kalimah syahadah tadi, sempurna iman dia beramal dengan apa yang disuruh dalam Islam, dalam syariat kita, syariat Islam, dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu dipanggil wal amal wa amalun bil arkan. Dia kena beramal. Salat, puasa, zakat, haji, itulah beramal lah tu maksud dia tu. Zikir, selawat, tasbih, semua-semualah amal-amalan tu. Amal-amalan soleh tu, dan dia kena tinggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan. Itu dipanggil wal amal wa amalun bi arkan. Arkan ni makna dengan anggota dia. Dengan anggota dia. Termasuk juga sunnah kat sini dia ada dengan harta dan sebagainya lah. Tapi ini ulama dia ringkaskan makna tu. Boleh dapat kita? Sekali lagi kami sebut. Iman tu ialah membenarkan dalam hati. Ada tak orang dia non-Muslim tapi dia benarkan dalam hati, dia mengaku Allah Ta'ala Tuhan? Ada tak? Ada. Kalau kita tanya dengan sahabat-sahabat, bukan saudara lah, sahabat, kawan-kawan yang agama Kristian, dia mengaku Allah itu God, Father of God. Tahu tak? Dia mengaku. Tapi dia bukan sekadar itu sahaja Tuhan dia mengaku. Gitu. Ada lagi yang lain dia mengaku. Jadi habis jugalah. Tak betul juga tu. Pengakuan itu tak solid. Ada yang hanya mengaku sahaja, tapi dia tak pernah ucapkan pun Allah Ta'ala tu Tuhan. Maksud dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Adakah dia dikira beragama Islam? Adakah dia tu dikira beriman? Tidak. Sebagai contohnya, Nabi pernah utuskan surat kepada Raja Herakles. Nah, dengan nama dia kan? Kalau dalam bahasa Arab dia sebut Herakal. Herakles lah. Hercules. Kalau bahasa Melayu kita Hercules. Raja Hercules ni dia merupakan raja kerajaan Byzantine. Byzantine ni bila kita sebut Byzantine, dia kerajaan Rom Timur. Dia Rom ada 2, Rom Barat, Rom Timur. Sebelum ni Rom satu je. Tapi lepas tu berlaku perpecahan. Berlaku perpecahan. Rom Timur ni dia menganut pahaman Kristian Ortodok. Kristian Ortodok, Kristian lama, Kristian purba. Kalau Rom Barat, dia Kristian Katolik, Kristian yang baru sikit. Dia punya pusat dia, ataupun kalau kita Islam, pusat kita ialah Kaabah ataupun Masjidil Haram. Itu pusat keagamaan kita, center kita kat situ, kiblat kita. Tapi kalau Rom Barat, dia punya kiblat dia Vatican City. Vatican City di Itali tu. Tapi bukan Itali, dia ada negara dia sendiri tu sebenarnya tu. Dia negara dalam negara. Tuan-tuan bacalah sejarah tu. Sekarang ni lah. Kalau asal dulu semua tu bawah kerajaan mereka. Tu kerajaan Rom Barat. Pusat dia dekat, dia punya ibu kota pemerintahan dia dekat Vatican City sampai sekarang lah. Satu lagi dipanggil Rom Timur. Rom Timur ni dah runtuh dah. Secara rasmi runtuh pada zaman siapa? Zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab dia punya pusat ibu kota dia ialah di kota Konstantinopel. Tu nama lama. Nama baru dia ialah Istanbul. Ini nama yang sekarang di Turki. Itu pusat pemerintahan dia dulu. Sebelum dipindah ke Istanbul tu, pusat pemerintahan Rom Timur berada di satu tempat di utara Palestin. Nama dia Antioquia. Itulah pusat kerajaan Kristian Timur. Dipanggil kerajaan Byzantine. Dan Hercules asalnya dialah maharaja terakhir yang pusat pemerintahan dia dekat Antioquia. Antioquia ni sekarang ni dekat Lubnan, sepanjang Lubnan dengan Syria tu. Di situ. Sebelum apabila dia orang ni kalah terakhir sekali, yang paling besar kekalahan mereka dekat dalam peperangan Yarmouk. Bila kalah peperangan Yarmouk tu, secara umum Hercules dia mengaku bahawa kerajaan dia di tanah Arab ataupun di semenanjung Arab tu dah tak ada dah. Dia pindahkan semua dekat Konstantinopel ataupun di Istanbul. Itu dari sudut sejarah. Baik. Rasulullah selepas dari perjanjian Hudaibiyah,
Rasulullah utuskan surat kepada raja-raja pemerintah dunia. Kerajaan Rom ataupun Byzantine Rom ni, masa tu Hercules lah, Nabi utuskan surat kepada dia. Kalau di Parsi Iran, dulu kerajaan dia panggil kerajaan apa? Kerajaan apa tuan-tuan? Kerajaan apa? Dia panggil kerajaan apa? Boleh cari balik. Nama raja dia tu, gelaran dia. Kalau kita sini Tuan Agong betul. Dia kerajaan tu, gelaran dia ialah Kisra. Kisra. Kalau Rom, Kaisar. Kaisar Rom. Kaisar Rom. Kalau Kisra tu Parsi. Lepas tu Nabi utuskan juga dekat Raja An-Najashi. Najashi ni gelaran. Itu pemerintah di Habsyah ataupun Ethiopia sekarang lah. Kemudian Nabi hantar juga surat dekat Al-Muqawqis. Muqawqis ni kerajaan Alexandria. Kerajaan Mesir. Alexandria. Dan Nabi utuskan juga kepada Yaman, kepada Syam. Syam tadilah, Rom tadi. Kepada Bahrain, kepada Kuwait. Masa tu dia ada kerajaan dia sendiri di situ. Nabi utuskan surat. Ada 6 ke 7 surat kepada pemerintah-pemerintah dunia ni. Seru masuk Islam. Seru untuk masuk Islam. Sebahagiannya memang kurang hajar, tolak, sudahlah tolak. Dibunuh lagi utusan. Dikoyaknya surat Nabi, dibunuhnya utusan. Siapa? Kisra Parsi. Kisra Parsi. Dan Nabi pun doakan, semoga Allah Ta'ala mencabik-cabikkan kerajaan dia seperti mana dicabikkan surat aku. Mana dia koyak-koyakkan kerajaan. Memang, lepas daripada peristiwa tu dia dibunuh. Raja tu dibunuh. Siapa yang bunuh? Anak dia sendiri. Tu Allah Ta'ala hinakan kerajaan dia. Rom, Hercules tadi, dia dapat surat Nabi, dia hampir nak beriman. Dia hampir nak mengucapkan syahadah. Tapi kerana kan dia ni tamak kepada harta dan juga pangkat. Dia bila dia terima surat Nabi tu, dia siasat. Dan dia pun orang yang kalau dalam Kristian ni alim jugalah. Dia jenis orang baca kitab juga. Baca kitab Bible tu. Dia tahu dah memang ada Nabi akhir zaman. Sifat dia sekian. Bila dia dapat surat tu, nak tahu apa dia buat? Dia siasat latar belakang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat? Dia suruh tentera dia cari dekat pasar di Damsyik tu, dekat Syria di Damsyik tu, mana-mana orang Arab yang datang dari Makkah dan juga Madinah, makna daripada tanah Arab ni, yang kerabat dia dekat dengan Nabi. Mana dia susu galuh keturunan dekat dengan Nabi. Siapa masa tu dipanggil? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan belum Islam lagi masa tu ya. Dia belum Islam lagi. Abu Sufyan dia masuk Islam pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Setahun selepas surat Nabi tu. Baru dia masuk Islam. Tapi masa Hercules panggil tu dia belum Islam lagi. Tapi orang Arab ni dia ada perangai, dia jujur. Hercules minta dia jujur, ceritakan sifat. Jadi Hercules tanya soalan biar datang Nabi ni. Jadi dia cerita, dia beritahu bahawa bahawa Muhammad, dia sebut Muhammad lah. Dia ni anak yatim dan sebagainya. Sifat yang Abu Sufyan cakap tu sama seperti mana yang telah pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Sebab tu kalau Injil yang lama-lama, yang bukan Injil sekarang, John, Matthew, Luke ataupun apa ni, 4 kan? Tu Injil yang lama lagi sebelum daripada tu. Semua memang akan diceritakan adanya kisah Nabi Isa bagi tahu kepada orang beriman dalam kalangan Bani Israel pada ketika tu dipanggil Hawariyin tu, bahawa akhir zaman ada satu ketika ni, akhir zaman akan datang satu ketika Nabi dari kalangan bangsa Arab. Dia dikenali dengan namanya Ahmad. Allah Ta'ala rakam kisah tu dekat dalam surah As-Saff. Tuan-tuan boleh baca. Baik. Hampir masuk Islam Hercules tu. Tapi, ni masalah. Bila dia dah tahu latar belakang sebagainya tu, dia nak masuk Islam dah. Dia panggil dia punya menteri-menteri. Dia tanya pada menteri-menteri dia, apa pendapat kamu kalau aku beriman dengan orang ni? Menteri dia ni, ni jahat. Ni masalah dia ni.
Bila suasana dia tu tak membantu, maka akan hancur. Menteri dia kata apa? Tuan Maharaja besar buat apa nak ikut mereka ni yang bau unta daripada padang pasir. Macam itulah bukan kata gitu. Macam dihina Nabi. Akhirnya Hercules dia tak masuk Islam. Padahal dia dah tasdik biqalbi ni. Tapi bila dia tak ikrar bil lisan, adakah di Islam? Belum. Beza dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi sebelum daripada Nabi utuskan surat, sebelum tu dia dah tahu dah Islam ni macam mana. Melalui hijrahnya para sahabat ke negeri Habsyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada 70 orang sahabat daripada Mekah hijrah ke Habsyah dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi di Mekah, Raja Najasyi ni dah tahu dah adanya Islam, adanya Nabi. Dan Raja Najasyi ni kita kena ingat, dia Kristian. Dia Kristian. Hercules pun Kristian. Tapi kenapa yang dia boleh masuk Islam? Sebab dia bukan sekadar membenarkan Nabi. Dia bukan sekadar membenarkan Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi dia berikrar. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab tu bila Nabi, ketika Nabi duduk di Madinah, dah berhijrah ke Madinah, Nabi dengar peristiwa, dengar kisah, Jibril sampaikan bahawa saudara kamu di Habsyah telah wafat. Siapa dia? Raja Najasyi. Pada ketika tu Nabi kumpulkan umat Islam, sahabat-sahabat, buat solat jenazah gaib. Itulah solat jenazah gaib Nabi yang pertama dan terakhir. Daripada situ juga kita adanya solat jenazah gaib sekarang ni kan, syariat tu. Sebab apa? Awal sekali yang Nabi solatkan jenazah gaib ialah Raja Najasyi. Dia Islam. Kalau takkan Nabi solat kan? Tu bukti. Dia bukan sekadar tasdik biqalbi, tapi dia ikrar bil lisan. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam riwayat kata bahawa Raja Najasyi ni masuk Islam di tangan siapa? Tangan sepupu Nabi, abang kepada Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dikenali dengan Ja'far At-Tayyar. Makam dia ada dekat dengan universiti tempat kami belajar dulu, di Universiti Mu'tah. Makam dia di situ. Dia syahid dalam peperangan Mu'tah. Kenapa dia digelar At-Tayyar? Allah Ta'ala gantikan tangan dia yang kudung putus tu, kena potong dengan tentera Rom. Tentera Rom tu siapa yang hantar? Hercules. Dia bukan sekadar tak masuk Islam, dia hantar pula tentera nak perangi orang Arab, iaitu perangi Nabi lah maksud dia tu pada ketika tu. Tuan-tuan boleh bayang tak agak-agak, tentera Rom 200,000 lawan dengan tentera Islam 3,000, tapi Islam boleh menang. Itulah peperangan Mu'tah, peperangan yang paling epik yang berlaku pada zaman Nabi. Tapi Nabi bukan Nabi yang ketuai, Nabi hantar sahabat. Sebab atas mesyuarat dengan sahabat, mereka kata kalau kalah pun tentera di sana, Nabi masih ada, kerajaan Islam masih ada. Jadi Nabi stay di Madinah. Nabi hantar 3 sahabat jadi komando. Pertama sekali anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah, Sayyidina Zaid bin Harisah. Nabi kata kalau Sayyidina Zaid bin Harisah gugur, maka ganti oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Kalau gugur juga Sayyidina Ja'far, lantik Abdullah bin Ruwahah. Siapa Abdullah Ruwahah ni? Dia orang Ansar, dia penyair. Dia pertahankan Nabi dengan syair. Tiba-tiba zaman sekarang kita tak boleh qasidah. Selingan jangan marah. Sahabat pertahankan Nabi dengan qasidah, dengan syair. Tiba-tiba sekarang ni kita tak boleh nak bersyair puji Nabi. Wal-iyazubillah. Tak apa. Habis daripada tu Nabi kata apa? Bila dah habis 3-3 ni syahid, maka lantiklah pemimpin dalam kalangan kamu. Siapa mereka lantik waktu ketika tu? Sayyidina Khalid Al-Walid. Itulah start. Sayyidina Khalid Al-Walid, bintang dia jadi menyerlah tu. Start daripada peperangan Mu'tah. Start daripada peperangan Mu'tah. Menang. Perang tersebut menang. Baik, balik pada cerita tadi, ikrar bil lisan. Jadi kita sama-sama kita ingat bahawa kita ni orang beriman, kita kena jaga kalimah syahadah tu. Kita kena jaga kalimah syahadah tersebut. Dan dengan 3 jalan ni jugalah seseorang tu boleh keluar daripada Islam. Apabila dia berlawanan daripada ni.
Patut dia tasdik bil qalbi, dia membenarkan dalam hati, tapi dia menafikan. Dia ragu-ragu tentang Allah Ta'ala. Dia menafikan ketuhanan Allah Ta'ala. Ataupun dia menafikan tentang Nabi. Dia ragu-ragu tentang Nabi. Maka boleh jadi keluar daripada Islam. Dia murtad dia. Ikrar begitu juga. Sepatutnya dia kena mengaku bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan, Rasulullah tu Nabi. Dia kena sebut kalimah syahadah tadi. Tapi dia tak nak. Ataupun dia menafikan benda tersebut. Atau dia mengucap dengan, dia ucapkan ucapan kufur. Maka keluar daripada Islam. Ni 3 jalan juga. Beramal sama juga. Patut dia beramal, dia solat, puasa, zakat, haji sebagainya, patuh. Tapi benda yang haram tu dibuat dalam keadaan apa? Dia mencabar Allah Ta'ala, dia mencabar Nabi, dia mencabar Islam. Patut dia boleh tak kita sembah pergi batung tu, kita pergi tunduk, boleh tak? Tak boleh, tapi dia pergi buat. Tu. Tapi berlaku tuan-tuan. Sedih saya tengok. Kat Malaysia kita ni berlaku. Pemimpin politik lagi tu. Kerana kan nak raihkan undi. Tu terang cakap. Benda salah, kita kata benda tu salah. Antara yang lantang menegur benda ni, almarhum Datuk Harusani. Tan Sri Harusani, Tan Sri lah. Ya, Tan Sri Harusani, bekas Mufti Perak sebelum ni yang meninggal Covid hari tu. Tahun lepas. Ya, dia antara yang lantang menegur pemimpin-pemimpin politik di Malaysia. Bila ada saja sambutan-sambutan yang non-Muslim punya sambutan, dia pun datang. Ra'i sama-sama. Bukan sekadar ra'i, sekadar kawan. Tetapi sampaikan upacara-upacara orang tu pun dia pergi ikut. Orang tu pergi naik atas tu, pergi tunduk kat patung tu, dia pun tunduk juga. Berlaku di Malaysia kita ni tuan-tuan. Kenapa? Jahil. Hati-hatilah kita. Siapa dia tak ada sebutlah nama. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Sebab tu kena hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai sekadar tu dulu. Jam berapa sudah ni? Ke tak sadar? Kan? Yang mendengar sadap, yang bercakap sakit ni. Okey, baik. Kita teruslah. Kalau kita rehat-rehat lama sangat kan, payah pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Ini ada lagi pembahasan panjang lagi nanti. Tapi kita setakat tu dulu. Iman ni itu membenarkan dalam hati, berikrar pada lisan, maknanya dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Kalau ada saudara-saudara kita kan, sahabat-sahabat kita sebagainya yang dia kata dia nak masuk Islam, pertama sekali sebelum ajar dia mengucap, tanya dia betul-betul adakah dia nak mengucap tu atas dasar dia betul-betul pasti. Kerelaan hati dia, ke dengan paksaan, ke kerana paksaan, kerana nak berkahwin je baru dia masuk Islam. Kena betulkan dia dulu. Sampai dia betul-betul mengaku benar bahawa Allah Ta'ala betul. Aku mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan. Aku betul-betul mengaku bahawa Nabi tu Rasul. Dia mengaku betul. Dia sebut gitu kan. Baru ajar dia mengucap dengan masyarakat. Dan dia insya-Allah dia akan masuk Islam dalam keadaan dia sukarela betul. Bukan paksa rela. Sukarela betul-betul. Dan jenis begitu, selepas daripada tu kita ajar dia amal bil arkan ni. Lepas dia dah mengucap dua kalimah syahadah, pertama sekali kita nak ajar apa? Saja soalan. Sebelum ditanya, tanya dulu. Kan? Nak ajar apa dulu? Nak ajar apa dulu? Apa dulu yang kita perlu ajar pada dia? Lagi? Solat. Kalau dari sudut bab ilmu tauhid, kita ajar ada rukun iman basic dulu. Kalau bab yang rukun Islam ni, kita ajar pertama sekali pada dia bersuci dulu. Suci dulu. Sekurang-kurang dia tahu wuduk, dia tahu mandi. Tu dulu. Kalau dia belum pernah bersunat, kita galakkan saja, jangan suruh. Sebab berkhatan ni kan, berkhatan tu potong tu, maksud jawi tu kalau bahasa orang Melayu. Yang itu hukum dia sunat. Kalau dah umur 50 tahun, agak-agak macam mana nak potong? Sakit tu. Memanglah boleh buat pembedahan dan sebagainya boleh, tapi atas dia punya sukarela dia sendiri. Jangan kita paksa, kita hanya cadangkan saja.
Yang penting dia tahu mandi wajib tu macam mana, dia tahu wuduk tu macam mana. Kemudian kita ajar pula step selepas tu solat. Solat mula-mula kita ajar macam mana? Ajar bacaan dulu ke pergerakan dulu? Pergerakan dulu. Kalau dia macam awal tadi kami sebut kan, dia tak boleh baca lagi, dia tahu apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setiap daripada rukun tu itu saja dia baca. Dalam masa yang sama kita ajar dia Fatihah, nanti dia dapatlah. Gitu. Yang penting pergerakan tu dulu kita ajar. Dia tahu ini apa dia, ni berdiri, apa nak buat? Rukuk macam mana nak buat? I'tidal apa dia? Sujud apa dia? Kita ajarkan rukun fi'li tu dulu. Lepas tu barulah kita lanjut pada rukun qauli, qalbi yang usolli sebagainya tu kita ajar. Selepas daripada tu. Dan biasakan dia jadi makmum pada kita. Begitu. Tu bimbingan lah. Tapi kalau kata dah perbinian, faham lah. Ustaz Syirul jangan gelak. Wallahu ta'ala alam. Tu gurauan lah, gurauan. Ya, baik. Amal bir arkan. Begitu. Yang penting dua ni dulu. Penting dua ni. Ini paling penting. Sebab dalam mazhab Hanafi, atas qaul Imam Abu Hanifah sendiri, iman tu cukup dengan dua ni. Kalau orang tu tak pernah solat pun, tak pernah bayar zakat, mana dia tak pernah buat ibadah apa pun, tapi dia mengucap dua kalimah syahadah, adakah dia dikira sebagai orang kufur? Imam Hanafi jawab, tidak. Dia masih Islam, cuma dia digelar sebagai fasik. Dia Islam tapi berdosa. Sebab dia tak beramal. Sebab dia tak solat, dia tak puasa, dia tak zakat. Gitu. Dia tak ada harta tapi tak buat haji. Itulah. Tapi dia masih Islam. Kita tak boleh kata, kau tak solat, kau kafir ni. Jangan. Jangan kita kena tanya dulu, kenapa dia tak solat? Kalau dia tak solat tu kerana kan kemalasan dan sebagainya kan, jadi itu dia berdosa besar. Fasik dipanggil. Berdosa besar. Kalau kata dia tak solat tu sebab dia kata apa? Solat ni tak wajib bagi aku. Itu boleh jatuh murtad. Tapi yang boleh jatuhkan hukum bukan kita. Siapa yang boleh menjatuhkan hukum orang tu telah terkeluar daripada Islam? Mahkamah. Sebab tu kena report. Jangan bertapuk. Faham? Ada aktiviti-aktiviti yang tak betul sebagainya, kena report. Mana nak report? Jauhi. Mana nak report? Pejabat mufti. Mana nak report? Mahkamah ataupun polis. Terus. Macam tu. Kita Malaysia ada sistem. Jangan kita buat hukum sendiri ya. Kalau kita buat hukum sendiri, kita jadi ISIS. Hakikat dia akan jadi ISIS. Kita hukum sendiri. Tahu saja orang tu berzina, tangkap, sabak terus. Padahal nak sabitkan kesalahan zina 4 orang saksi. Sekarang ni tak ada 4 orang saksi. 1 orang saksi pun tak ada. Tiba-tiba tangkap tu sebat. Boleh? Mana boleh? Itu nanti kita belajar lah fiqh jenayah tu. Panjang cerita itu nanti. Allah Ta'ala alam. Allahu Akbar. Baik, kita masuk pada bab. Kita masuk pada minggu ni. Kitab Safinatun Najah kita ni. Kita dah bahas dah berkenaan dengan keluarga dan juga sahabat tu kan. Itu. Jadi kita sambunglah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Surat 9. Baik. La haula, tiada daya. Terjemahan dia lah. La haula. Okay, baik. Okay. La haula. Maksud dia apa? Tiada daya. Tiada daya untuk apa? Tiada daya kita nak tolak keburukan. Kemudian wala quwata.
Ya, wala quwata ni tiada kekuatan. Ataupun tiada upaya. Kalau terjemah situ disebut tiada upaya. Tiada upaya ni apa pula? Tiada upaya untuk buat kebaikan. Illa billah. Illa billah. Al-Ali Al-Azim. Tiada daya kita nak tolak keburukan dan tiada upaya kita nak buat kebaikan, melainkan semua tu billah, dengan pertolongan Allah. Yang maha tinggi lagi maha agung. Baik, kita syarah satu-satu. Tiada daya kita nak tolak keburukan. Kalau tanpa pertolongan Allah kita boleh tolak tak satu-satu musibah nak sampai pada kita tu? Tak boleh. Kalau tak ada pertolongan Allah Ta'ala. Ini bahas pada bab mana ni? Pada bab, kalau dalam bab akidah ni, pada bab qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Dan tiada upaya kita nak buat kebaikan. Kita nak buat benda baik pun tak mampu sebenarnya, melainkan bantuan daripada Allah Ta'ala, izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah betul-betul penyerahan tawakal diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Illa billahil aliyil azim. Amalkanlah ni zikir kita hari-hari, betul dah ni. La haula wala quwata illa billah. Bila bagus kita nak sebut ayat ni? Pada ketika kita tengok perkara keburukan, itu bagus. Contoh nampak orang tak tutup aurat, la haula wala quwata illa billah, gitu. Contoh Al-Aliyil Azim. Baik, bagus. Al-Ali, ini sifat ataupun nama Allah Ta'ala juga. Dalam masa yang sama tu sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tinggi maksud ke situ tinggi apa? Al-Ali tu tinggi. Tinggi apa? Tinggi apa tuan-tuan? Tinggi kebesaran. Tinggi kedudukannya. Makna darajat. Bukan makna kedudukan tu tempat. Sebabnya kalau kita bahas Allah Ta'ala itu tinggi, dia bahas lagi tinggi di langit. Astagfirullah. Tinggi di arash. Arash tu tempat ke makhluk ke Tuhan? Makhluk. Tinggi itu bolehlah Ali tu kan, tinggi tu. Kalau kita murad, mana kita nak sebut benda tu pada Allah Ta'ala, dia akan pergi pada darjat ketinggian kemuliaan Allah Ta'ala tu. Begitu. Tapi kalau kita nak pergi pada nisbah makhluk, dia akan jadi kedudukan, makna tempat ataupun arah. Batu hati-hati. Hati-hati dengan paman tu. Al-Azim. Al-Azim ni apa? Agung, keagungan dia. Mana dia punya pemerintahan dia, pentadbiran dia sangat agung. Makna dia tidak perlu kepada bantuan orang. Di sini maksud secara dipanggil maksud secara tersirat. Allah Ta'ala nak menolak kebaikan, nak menolak keburukan, ataupun nak mengizinkan kita buat benda baik, dia perlu tak kepada bantuan makhluk? Tak perlu. Tapi dia ciptakan makhluk untuk bantu kita buat benda baik dan untuk bantu kita tolak benda buruk atas jalan sebab. Contoh, kalau orang pernah belajar silat, contohlah kan,
Contohlah contoh. Bila datang penyerang penyamun, dia libahnya parang kat kita. Dia ni ada silat. Betul tidak? Silat tu makhluk ke Tuhan? Makhluk. Allah Ta'ala ciptakan silat tu, mana pergerakan di badan dia tu tadi. Baik. Bila orang tu libah, dia pun ngelak, dia pun tepis. Contohlah, ngelak, tepis dan sebagainya. Jadi selamat diri dia tadi. Nak mengelak keburukan tu tadi, boleh tak dia sendiri boleh elak begitu? Tak. Mesti dengan izin daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ciptakan sebab. Ciptakan satu makhluk menjadi sebab membantu dia tadi. Itu apa? Ilmu persilatan tu contoh. Faham kan? Peluru dia takkan boleh keluar daripada kelongsong. Tanyalah geng-geng askar kita. Kalau dalam peluru tu dia tak ada dia punya sebuk dia kan? Dia tak ada sebuk. Kalau dalam bahasa Indo dia panggil mesiu. Sebuk belerang tu. Kosong kelongsong peluru tembaklah mana pun dia takkan berlaku combustion, dia takkan berlaku pembakaran sampai boleh jadi letupan ataupun itulah letupan tadi yang boleh memuntahkan peluru tu. Baik. Soalan dia, kalau ada asbab tu sekalipun, peluru tu dia nak keluar sekalipun, dia mesti ada asbab dia, betul? Ada sebab musabab dah. Mesti ada pistol dia, alat dan sebagainya. Kemudian dah ada alat sekalipun, mesti ada orang yang petik benda tu. Kalau tak dipetik, tak boleh juga. Petik, hang pula. Contoh kan? Kena baiki pula lagi. Itu. Semuanya dia perlu kepada sebab pada nisbah makhluk. Pada nisbah makhluk. Pada nisbah kita sebagai makhluk. Tapi pada Allah Ta'ala dia tak perlu pada sebab musabab tu. Dia tak perlu pada bantuan-bantuan tu tadi. Tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia buat. Bukti dia, Nabi Adam ada tak mak bapak? Tapi lahir tak dia? Nabi Isa ada bapak tak? Ada mak je kan? Lahir tak dia? Dan Nabi Isa mati tak lagi? Nabi Isa dah mati belum? Dah mati ke belum tuan-tuan? Belum. Habis Nabi Isa duduk kat mana sekarang? Ada kalau tak mati? Duduk kat mana? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Diangkat ke langit. Dan Nabi sendiri pun dalam peristiwa Isra Mi'raj kan jumpa dengan Nabi Isa. Jumpa dalam keadaan jasad. Ada Nabi-Nabi lain, Rasulullah jumpa dalam keadaan roh. Itu menunjukkan bahawa jasad tu telah wafat, telah meninggal. Nabi jumpa dalam keadaan roh. Nabi Isa, Rasulullah kita jumpa dalam keadaan jasad. Bertemu jasad dengan jasad. Nabi kita Isra Mi'raj. Agak-agak kalau kita fikir dengan secara logik sains ni, agak-agak boleh lepas tak kira? Boleh tak kita nak menerima Isra Mi'raj tu? Ni bulan Rajab ni kan bulan Isra Mi'raj. Agak-agak kita boleh nak terima tak? Payah nak terima kalau cerita logik Kenapa dia kata logik? Ni masalah. Di Sungai Berdaun dengan TDM dah sebut kan? Logik akal yang kita sebut zaman sekarang ni sebenarnya berdasarkan pada hukum adat. Hukum kebiasaan. Dari segi logiknya benda ni tak berlaku. Dia fikir logik dari sudut apa tu? Kebiasaan orang awam cakap ni. Dari sudut hukum adat. Kebiasaan benda berlaku. Dia pandang sudut makhluk lagi tu. Tapi dari segi Islam, logik akal Islam, dia beyond the limit. Dia lebih lagi daripada tu. Pada Allah Ta'ala, benda tu tak mustahil. Itulah logik Islam. Jadi logik Islam ni dia lebih lagi daripada logik cara barat. Tiba-tiba zaman sekarang kita pakai teori barat lebih daripada teori Islam. Dah tu pula, teori Islam ni pula dituduhnya Yunani Greek. Astaghfirullahalazim. Salah tak masalah? Salah. Tu yang Kelantan ayat apa? Tak kena bagai. Dia tak kena bagai. Dia tak kena barang. Dia tak kena benda. Okey? Dia tak kena benda dia sendiri. Buta benda sendiri. Itu masalah tu. Astaghfirullahalazim. Tak apalah. Okey, baik. Gitu. Kemudian kita tengok pada faslun. Syekh sebut kat situ, faslun, inilah pasal pada membicarakan berkenaan dengan rukun Islam.
arkanul islami khamsatun, bermula rukun Islam itu 5. Jangan tanya bermula tu kenapa Ustaz Faiz Tanzizi ni terjemah bermula. Orang belajar bahasa Arab tahu dia mubtada'. Mubtada' khabar. Bermula tu mubtada', arkanul islami, bermula rukun Islam itu 5. 5 tu khabar dia, cerita dia. Kalau bahasa Melayu dia panggil subjek predikat. Siapa cikgu bahasa Melayu sini? Benda yang kita nak cerita dengan penceritaan dia. Begitu. Mubtada', khabar orang Arab cakap. Melayu kita subjek predikat. Bermula rukun Islam itu ada 5. Apa dia? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh, yakni Rasulullah. Wa iqamus salah, dan mendirikan salat 5 waktu. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Kalau saya lebih terjemah membayar zakat. Membayar zakat. Boleh juga dengan perkataan mengeluar tu. Wa saumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wal hajjul bait, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji ke Baitillahil Haram bagi siapa yang mampu untuk pergi kepadanya. Dan inilah yang kita akan bahas pada tajuk fiqh. Kitab ni tajuk fiqh ni kita akan bahas bab tu. Kalau tak silap kat sini dia tak ada bab haji, tak ada. Dia sampai bab tajuk puasa. Bab haji nanti kita akan buka satu kitab lain lah. Kitab khusus bab haji. Tapi kalau dalam kitab ni, daripada mula taharah, solat, zakat, puasa. Dalam kitab ni. Dan awal ni dia cerita berkenaan dengan asas keimanan. Bab syahadah tadi kita dah syarah tadi. Kita dah syarah tadi kan? Begitu. Bab syahadah. Nanti kita syarah panjang lagi nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nanti akan datang kita sambung pula bab rukun iman. Rukun iman pun kita akan syarah juga kat sini. Semua dia ada kait mengait. Cepat sikitlah kita boleh khatam kitab ni insya-Allah. Ya. Kita baca sikit penawar bagi hati. Kitab terakhir kita sebelum kita buka pada soalan. Sambung pada amal ba'du Baris kelima daripada bawah, muka surat 2. Ni muka surat 2 yang dekat bismillah tu. Muka surat 2. Baris kelima daripada bawah. Perengan baru tu lah, perengan baru. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, amma ba'du. Amma ba'du ni maksud dia apa? Adapun selepas daripada itu. Itu terjemahan dia. Boleh kita tulis situ. Siapa yang tak tahu kan? Jumpa tak? Jumpa Amma ba'du. Alif, mim, alif. Kemudian ba'ain dal. Itu bahasa Arab sebenarnya tu. Amma tu adapun. Ba'du selepas daripada itu. Selepas daripada mana? Selepas daripada bismillah. Selepas daripada hamdallah. Yakni memuji Allah Ta'ala tu. Kemudian selepas daripada selawat. Kan Nabi dan mukadimah tadi ada selawat kan? Kalau kita baca balik atas ni, perengan atas ni. Selepas dari bismillah, selepas dari alhamdulillah, selepas dari selawat. Tu, selepas daripada yang ni, maka selepas daripada 3 tu, ini baru nak masuk cerita. Gitu. Ni tadi tu muqaddimah. Itu muqaddimah kitab. Ini baru masuk khutbah kitab. Ini dipanggil khutbah kitab. Selepas dari amma ba'du tu, itu khutbah kitab. Khutbah tuan pengarang untuk kitab ni. Dia nak kenalkan kitab ni kitab apa. Kita baca lah. Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Kitab kecil ni kalau dalam bahasa Arab disebut risalah. Risalah. Ejaan dia macam ni. Risalah. Dia surat-surat. Kalau terjemah orang bahasa Melayu disebut inilah sebuah surat kecil. Surat kecil. Apa benda surat kecil ni? Kita pun tak faham. Kita bahas surat ni kita nak bagi pada kita punya ni kan. Apa ni? Kalau nisbah pada pejabat, urusan-urusan rasmi lah. Tu. Risalah dia panggil. Kitab kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Jadi kitab ni dia bahas permulaan ilmu tasawuf.
Bukannya belajar cerita mutasawuf nak pergi terbang tahu. Faham kan belajar, ustaz saya belajar pernah bagi hati tapi tak terbang ustaz. Masalah. Belajar ilmu tasawuf bukan nak terbang tuan-tuan. Belajar ilmu tasawuf ni untuk apa? Untuk nak tawar hati kita ni, bagi ubat pada hati yang banyak masalah tu. Yang banyak virus tu. Virus dalam hati itulah lebih teruk daripada virus corona. Virus apa? Hasad, dengki, riak, ujub, takabur, sum'ah, bangga diri, hubul jah, hubul dunia, hubul nisa, macam-macam jenis hubun tu. Cinta dunia, gila pangkat, mabuk ketum, semua tu. Okay? Permulaan bagi ilmu tasawuf. Apa dia? Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Nampak Syekh dia rendah diri, dia bahasa diri dia hamba. Kalau kita bahasa diri kita saya. Lebih ni lagi aku. Tu kalau nisbah bahasa Melayu sebenarnya aku tu kasar tu. Kalau bahasa ni lah, bahasa persuatan lah. Hamba himpunkan dia, makna dia himpunkan, Syekh himpunkan kita ni. Tujuan untuk apa? Peringatan bagi dirinya sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara kita ni lah. Kita ni sama dengan kami sendiri pun, yang baru belajar. Baru kita nak belajar dalam bab ilmu tasawuf ni, ilmu nak menyuci hati. Dan hamba namakan akan dia. Akan dia tu, akan dia kat situ tu kitab ni lah. Dengan penawar bagi hati. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya. Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan. Barang yang ni makna perkara. Boleh kita atas tu. Nampak ni bahasa lama ni. Tapi bahasa lama pun taklah lama sangat. 50-60 tahun daripada zaman kita ni. Syekh Abdul Qadir Mandili ni baru lagi. Zaman 19 ni. 1900. Dia 1800. Hujung 1800. Awal 1900. Kira dalam lingkungan kita ni dalam 60-70 tahun dah sebelum daripada zaman kita ni. Syekh Abdul Qadir Mandili ni. Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib. Barang yang tu maksud dia perkara-perkara yang wajib dibersihkan. Yang wajib dibersihkan tu menunjukkan apa? Perkara apa tu? Sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat tercela. Sifat-sifat yang buruk. Kalau dobit, bagus dobit kat kitab tu. Tulis situ terus. Daripadanya, nya tu makna hati. Laju sangat ke saya baca? Boleh? Boleh ikut Yang muslimat boleh ikut? Kau dah tak tentu dah duduk kat sini. Dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Minta maaf. Salah murad. Silap, minta maaf. Barang yang wajib dibersihkan daripadanya tu menunjukkan kepada sifat mazmumah. Nya tu. Ke mana kita kena buang perkara sifat-sifat mazmumah ni, wajib bersihkan. Dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Mana dihiasi dengan apa? Dengan dia tu dengan sifat mahmudah. Akan segala hati-hati kita lah. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Ni dia nak beritahu. Dalam kitab ni dia ada satu muqaddimah dan 3 tajuk besar. 3 tajuk besar. Kalau kita kan ada isi kandungan kan buku-buku kita macam tu kan. Dia ada satu muqaddimah, kata pengantar ke apa ke awal. Kemudian ada 3 tajuk besar. Boleh bunuh kat saya tu. Dan akan Allah Ta'ala, maksud sebelah.
Dan akan Allah Ta'ala jua hamba himpunkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Ini doa Syekh. Mudah-mudahan dia serah pada Allah Ta'ala juga. Mudah-mudahan dengan himpunan kitab ni memberi manfaat ia. Makna manfaat kitab ni lah. Minta maaf, memberi manfaat ia makna memberi manfaat Allah Ta'ala dengan kitab ni bagi hamba, makna bagi diri Syekh sendiri dan bagi diri kita ni yang baca. Dan bahawa menjadikan ia akan dia. Ni masalah ni. Nampak tak? Nampak baca kitab lama macam mudah kan? Boleh lah baca kitab sendiri. Try tengok. Ia tu siapa? Ia tu kembali pada mana? Dan bahawa menjadikan ia akan dia. Ia tu alif ya tu, ia tu kembali pada siapa? Allah. Ada ingat kitab, ada ingat macam-macam kan? Akan dia tu menunjuk pada kitab. Mana Allah menjadikan dengan kitab ni tadi adanya perasaan ikhlas semata-mata menuntut keredaannya. Mana kita belajar kitab ni, dengan kita belajar kitab ni Allah Ta'ala wujudkan ikhlas tu pada diri kita untuk nak menuntut keredaan Allah. Mana belajar kitab ni tuntut redha Allah. Begitu. Kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ia tu balik pada siapa? Allah lah. Tu jelas nak nampak. Kan? Kerana bahawasanya Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan ayat Quran tu? Sungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Dia Indonesia. Bila Syekh sebut Indonesia ni, maksud dia apa? Kitab ni setelah tertubuhnya negara Indonesia. Tak? Mana dia setelah kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tahun bila? Yalah tahun berapa? 19 berapa? Awal lagi. Berapa? Tulis 17 Ogos 1945. Tarikh itulah deklarasi oleh Soekarno. Soekarno baca dekret tu, dekret apa ni? Kemerdekaan tu. Deklarasi kemerdekaan tu. Lepas daripada tu baru dia orang berperang. Sebab Belanda masuk lagi balik semula. Antara dia Belanda cuba nak tawan Surabaya. Kan berlaku perang dekat Surabaya. Siapa yang seru peperangan lawan dengan Belanda waktu tu? Ulama Islam. Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dihimpun segala ulama-ulama pondok pada ketika tu. Kita mesti wujudkan pasukan untuk membantu Presiden kita, Soekarno, menghalau penjajah. Ini ialah perang Sabil. Jadi yang mati itu syahid. Sebab lawan penjajah. Dia nak pertahankan kemerdekaan yang Soekarno dah declare tahun 1945 tu. Tahun depan dia tu, 1946 tu, datang Belanda serang. Nak tawan beberapa poin lah, antara dia Surabaya. Tuan-tuan boleh baca lah sejarah tu. Wallahu ta'ala alam. Nama Syekh ni Abdul Qadir nama dia. Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Mandili ni dia punya suku dia. Suku Mandailing. Suku Mandailing. Boleh baca jugalah sejarah Mandailing ni. Dia salah satu daripada suku Batak asal dia. Tapi suku Batak yang menerima Islam. Suku Batak. Di mana Syekh tulis kitab ni? Makkatul Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab. Sekarang ni kita bulan Rejab dah ni. Tahun berapa?
1378 Hijrah. Kitab ni tahun 1378 Hijrah. Kita sekarang 1443. Tolak. Kami tak pandai matematik ni. 5 lagi. 5, 6. Dah 65 tahun. Betul tak? Kami sebut bahawa Syekh ni zaman dia lebih kurang 60-70 tahun sebelum zaman kita ni. Tu Syekh Abdul Qadir Mandili. Baru lagi. Itu pun bahasa pun kita pening dah mana nak ambil. Tak? Mana nak cari asal muasal bahasa dia, yang ditulis tu. Ia akan dia apa dah ni? Tu. Ni belum kita buka lagi kitab-kitab tua lagi. Yang lebih tua daripada ni. Kadang saya sendiri pun tak faham. Tu kena rujuk Tuan Guru. Ni apa murad dia ni Tuan Guru? Dia cakap benda macam ni tapi maksud dia apa? Tu. Kena rujuk. Kadang-kadang musim, yalah masa belajar dulu pun saya pun kaki tidur juga. Kadang-kadang terlepas dobek tu. Tu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nanti minggu depan kita masuk bab pendahuluan. Pendahuluan kitab bukan pendahuluan Syekh. Pendahuluan Syekh saya tak dah. Pendahuluan pun panjang juga ni. Mudah-mudahan. Syekh Abdul Qadir Mandili ni dia digelar masyayikh segala ulama Melayu. Sebab dia lah orang Melayu ataupun bangsa Nusantara Melayu lah yang terakhir dapat mengajar di Masjidil Haram. Selepas daripada dia tak ada lagi dah yang dapat tauliah mengajar Masjidil Haram. Semua orang Arab ambil. Syekh Abdul Qadir Mandili ni dia ni orang yang sangat alim pada bidang hadis. Dia sezaman dengan Syekh Yasin Padani. Sezaman. Dia satu zaman dengan Syekh Yasin Padani. Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang ni dia dikenali dengan nama Musnidud Dunya. Sanad-sanad ulama-ulama dan bidang hadis di dunia, bila dia kata aku riwayatkan dari guru aku, guru dia tu dia mesti lalu dekat Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Al-Fadani. Padang ni dekat mana? Sumatera Barat. Tanah Padang, Minangkabau. Orang Minang. Seorang orang Mandailing, seorang orang Minang. Alim. Tu ulama kita dulu-dulu. Wallahu ta'ala alam. Ada apa soalan? Ya. Dia yang pertama tu Allah lah. Akan dia pembaca. Dia yang betul-betul marah itu pembaca. Ya pembaca, minta maaf. Pembaca akan kitab ini. Mana orang yang membaca kitab ni dapat ikhlas semata-mata menuntut keredaan Allah. Terima kasih. Betul. Ia tu menjadikan ia mana Allah akan dia, yakni pembaca, betul. Sebab domain dia pulang pada isim terdekat. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Ada apa soalan? Okey, kalau tak ada dah, cukup sampai sekadar itu saja dahulu. Cuma sama-sama kita ambil peringatan. Kita belajar bukan untuk menunjuk alim. Kita kena tanam dalam hati dan juga jiwa kita. Kita belajar ilmu agama bukan kerana untuk menunjukkan diri kita alim dan bukan kerana untuk nak mencari salah-salah orang. Dan kita pandanglah kesalahan orang tu dengan jalan rahmat. Maksud dia apa? Ya, kita nampak dia salah. Tapi bila kita pandang dengan cara rahmat, kita minta pada Allah Ta'ala supaya kesalahan dia tu kita tak buat. Sama beri hidayah pada dia, beri pengetahuan pada dia supaya Allah Ta'ala sedarkan diri dia daripada melakukan kesalahan tu tadi. Itu tujuan kita belajar ilmu agama.
Bukan nak tunjuk kita alim dan bukan untuk nak mencari salah orang. Kita salah, kita mengaku kita salah, kita betulkan. Itu. Sebab tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang perfect melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang perfect. Allah Ta'ala jaga nabi-nabi. Kita Allah Ta'ala jaga juga, tapi tidaklah seperti mana dijaganya nabi-nabi itu daripada buat dosa. Kita ni tetap juga buat dosa. Banyak salah kita ni. Nanti kita akan bacalah dalam kitab Syekh ni, ada satu ayat. Nanti kita akan jumpa. Wahai pembawa-pembawa tong tai sekalian. Syekh. Sedap baca. Nantilah kita akan jumpa lah ayat tu. Sampai jumpa perasa tu nanti insya-Allah. Dan pernah bagi hati ni. Memang tersentak betul lah kata. Tersentak lah, sentak betul tu. Jangan sampai koyak sudah lah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.